Okey, Perintah Kawalan Pergerakan telah dilanjutkan sehingga 28 April 2020, di mana ini merupakan fasa ketiga. Ramai orang memberikan pendapat dan mungkin ramai juga yang tak tahu apa nak buat. Tapi dalam video kali ini saya nak kongsikan 5 checklist yang mesti anda buat semasa PKP ataupun semasa Perintah Kawalan Pergerakan ni. So tengok video sampai habis, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Daikal, selamat datang ke YouTube channel Daikal. Dalam video kali ini saya nak kongsikan 5 perkara yang anda mesti buat ataupun 5 perkara yang anda mesti ambil peluang untuk anda buat semasa PKP ataupun semasa Perintah Kawalan Pergerakan ni. Sebab ramai yang komen tak tahu nak buat apa, ramai yang macam lost apa nak buat semasa PKP ni. So dalam video kali ini saya nak listkan 5 perkara. Anda boleh cek balik sama ada perkara ni anda dah buat ke belum, dan mungkin boleh menjadikan salah satu daripada anda punya checklist apa anda nak buat semasa PKP ni. Dan dia merupakan saya punya checklist juga. So dalam masa yang sama saya boleh gunakan masa ni untuk lebih berfaedah dan lebih baik lah. Okey, kita terus ke senarai pertama. Okey, pertama sekali yang anda perlu buat ataupun apa yang anda perlu lakukan adalah anda perlu ambil peluang masa PKP ataupun masa Perintah Kawalan Pergerakan ni adalah untuk anda belajar cara buat duit online. Ini adalah kerana kalau anda tengok keadaan sekarang ni, apa yang anda boleh lakukan hanyalah buat duit secara online. Kebanyakannya lah, kedai-kedai pun kena tutup, dan lain perkara pun anda nak buat pun susah lah. Tapi untuk online kebanyakannya masih boleh berjalan macam biasa. Anda boleh beli kat Lazada, anda boleh kat e-commerce, dan banyak anda boleh sebenarnya banyak peluang anda boleh lakukan untuk buat duit secara online ni. Contohnya macam dekat kat rumah saya ni sendiri, ada orang yang buat delivery ataupun buat menjual secara dalam WhatsApp. Dia promosikan buah-buahan, siapa yang nak dia boleh order dan kemudian dia akan buat COD lah. So pada saya itu adalah salah satu cara untuk memulakan ataupun nak memulakan buat duit online lah. Sebab walaupun anda tak ada komputer, sebenarnya anda boleh menggunakan smartphone anda, WhatsApp. Itu adalah bibit-bibit permulaan untuk buat duit secara online. Dan banyak lagi sebenarnya peluang-peluang untuk anda buat duit secara online. Contoh macam anda boleh sertai affiliate. Affiliate ni bila anda ada agent, lepas tu anda ada link affiliate, anda boleh promosikan dan anda boleh dapat commission. Dropship banyak benda anda boleh buat dropship juga. Anda boleh dapat macam dapat commission jugalah dengan dropship ni, sebab anda boleh markup harga daripada harga kos anda boleh naikkan sikit, anda boleh dapat commission ataupun dapat untung lah. Kalau dropship lebih kepada untung lah, bukan commission. Kalau affiliate tu memang commission. Okey, anda boleh buat apa? Contoh anda boleh belajar buat apps. So, macam saya belajar buat apps dan ada juga beberapa apps saya, dan walaupun benda tu mungkin tak perfect, tapi pada saya satu proses pembelajaran lah. Okey, itu benda pertama anda perlu buat, iaitu anda perlu belajar cara buat duit online. Kalau anda tak tahu, anda boleh blog, anda boleh baca blog, anda boleh tengok YouTube, banyak cara macam mana untuk buat duit secara online lah. Itu adalah perkara pertama yang mesti anda buat. Okey, kita pergi ke perkara yang kedua. Okey, perkara kedua yang anda perlu buat ataupun anda mesti buat semasa PKP ni adalah anda perlu mulakan YouTube channel ataupun blog. Katakanlah anda suka bercakap, anda suka berada di hadapan kamera, anda boleh start buat YouTube. Sebab kita tak tahu sebenarnya rezeki kita tu kat mana. Ada boleh jadi anda mulakan sekarang, PKP ni merupakan anda punya starting point untuk anda buat YouTube channel, dan mungkin boleh menjadikan dia sumber pendapatan anda juga di masa akan datang. Dan kalau anda nak tahulah, sebenarnya sebelum ni banyak channel-channel masakan yang baru start, yang sebelum ni dia punya viewer tak ramai pun, tapi sejak PKP ni dia punya viewer dah menaik. Sebab apa? Sebab orang kat rumah tak tahu nak buat apa. Lepas tu dia just tak tahu nak masak apa. Lepas tu dia dah cari pasal makanan, resepi macam-macam. So salah satu sumber yang boleh anda buat ataupun anda boleh jadikan permulaan untuk anda membuka pintu rezeki itu adalah YouTube ataupun blog. Sama juga macam blog, anda boleh tulis. Jika anda suka menulis, anda boleh buat di Blogger ataupun di WordPress, mana-mana tak kisah. Yang penting anda mulakan sekarang, dan insyaAllah mungkin anda boleh teruskan walaupun selepas PKP ni dah habis lah. Sebab perkara yang paling susah biasanya orang nak buat adalah untuk memulakan sesuatu lah. Nak maintain tu lebih mudah sebenarnya daripada nak memulakan sesuatu. Sebab bila orang tak mula memang tak ada maintenance lah, tapi bila once dah mula, biasanya nak tak nak ataupun
lebih mudah untuk dia nak buat tu secara berterusan lah. So itu adalah yang kedua yang perlu anda buat semasa PKP, iaitu anda perlu buat YouTube channel ataupun anda boleh buat blog. Nah, lagipun saya tengok ramai kenalan saya juga dah start buat vlog, buat YouTube channel, sebab diorang bukan maksudnya main utama dia bukan untuk buat duit lah, tapi untuk mengambilkan masa. Tapi pada saya itu adalah salah satu cara yang bermanfaat juga untuk buat, sebab kita tak tahu rezeki kita kat mana, dan mungkin YouTube tu adalah salah satu rezeki dia, dan PKP ni ialah dia punya starting point untuk dia buat YouTube channel. So kita pergi yang ketiga pula. Okey, yang ketiga ni mungkin tak berkaitan sangat dengan cara buat duit, tapi sebenarnya yang ketiga ni adalah anda perlu belajar ataupun anda perlu buat bajet. Sebab PKP ni datang bersama dengan kegawatan ekonomi. So bila ada kegawatan ekonomi, anda juga perlu tahu macam mana nak manage anda punya duit. So ada baiknya anda review balik anda punya bajet, ataupun pada yang belum buat, anda perlu buat bajet anda sendiri. So apa yang anda perlukan untuk buat bajet sebenarnya adalah, pertama, anda perlu tahu apa bil-bil tetap anda, kegunaan, contoh macam belanja dapur. So anda perlu tahulah. So benda-benda ni sebenarnya anda boleh masukkan dalam spreadsheet, dalam Excel ke apa. Lepas tu anda boleh buat pengiraan dan bajet mana yang perlu, mana yang tak perlu. So keperluan diutamakan, kemahuan boleh dikemudiankan lah. Sebab keperluan ni lebih kepada keperluan asas lah, macam tempat tinggal, makan, tu semua mesti kena bayar. Tambahan lagi sekarang ni kebanyakannya loan memang dah ada buat penangguhan 6 bulan. So duit-duit tu anda boleh allocate balik ke benda yang lebih bermanfaat, dan jangan salah guna lah. Anda mungkin boleh buat pelaburan sikit jika anda tahu. Kalau tak tahu boleh tanya orang yang lebih tahu, ataupun anda boleh gunakan ke mana lompong-lompong yang anda memang tak boleh nak cover disebabkan oleh PKP ataupun kekuatan ekonomi. Anda boleh allocate balik duit tu based on anda punya bajet lah. Sebab tu saya kata bajet ni sebenarnya penting lah. Siapa yang tak ada bajet, anda perlu buat bajet lah. So itu yang ketiga anda perlu buat, iaitu anda perlu buat bajet. Okay, kita pergi yang keempat pula. Okay, yang keempat ni sebenarnya lebih kepada secara general. Pada saya, apa yang anda perlu buat ataupun saya sendiri perlu buat semasa PKP ni adalah kita perlu belajar sesuatu yang baru. Contoh macam saya semasa PKP ni, saya dah buat checklist apa saya nak buat dan apa saya nak belajar. Contoh macam saya nak buat apps, saya nak update saya punya blog, saya nak tanam sayur kat rumah, saya nak kemas halaman rumah. So sebenarnya banyak benda-benda baru yang kita boleh buat semasa PKP ni. Contoh macam sekarang, katakan anda tak pernah pun gunting rambut sendiri, tapi sekarang contoh adalah masa yang sesuai untuk anda belajar gunting rambut sendiri, sebab mungkin kedai gunting rambut pun memang tak buka lah. So sebenarnya banyak anda boleh lakukan, terutamanya anda boleh belajar sesuatu yang baru semasa PKP ni. Contoh kalau anda sebelum ni nak belajar saham, tapi anda tak tahu apa itu saham, anda tak ada masa nak belajar saham. So masa ni adalah masa yang paling sesuai lah untuk anda mulakan untuk belajar. Walaupun anda tak invest, tapi at least anda belajar sesuatu yang baru semasa PKP ni. So jangan buang masa untuk anda buat sesuatu yang tak bermanfaat lah semasa PKP ni. Okay, itu adalah yang keempat, iaitu anda perlu belajar sesuatu yang baru. Tak kisahlah anda buat sesuatu yang baru, yang kecil ataupun yang besar, tapi anda perlu belajar sesuatu yang baru lah. Okay, itu yang keempat. Dan pada saya yang kelima adalah yang kelima adalah lebih kepada untuk emosional dan untuk diri, iaitu anda perlu memperbanyakkan muhasabah diri. Sebab apa? Sekarang penyakit dan juga kekuatan ekonomi ni sebenarnya dia di samping menjejaskan ekonomi dan juga kehidupan, dia juga menjejaskan dari segi emosi sebenarnya. Sebabnya pertama sekali, jika anda lihat COVID-19 ataupun virus ni sendiri, dia memberikan satu keinsafan kepada diri kita sendirilah. So dalam masa yang sama, kita perlu bersyukur. Kalau kita masih sihat, kita sentiasa bersyukur bahawa kita masih sihat lagi, dan kita sentiasa berdoa agar keluarga kita, diri kita sentiasa sihat dan sentiasa dijauhkan daripada wabak ni. Dan dalam masa yang sama, kita memperbanyakkan istighfar ataupun memohon doa dan ampun kepada Allah SWT. Semoga apa yang kita lakukan sebelum ni, sama ada mungkin ada dosa-dosa yang kita tak perasan, dosa yang sengaja kita buat ataupun yang kita tak sengaja buat, dan semoga dengan apa yang kita semoga apa yang kita minta ampun tu Allah ampunkan, dan
Dengan itu semoga juga penyakit ni dan juga kerotan ekonomi ni semua dapat pulih seperti sedia kala lah, kerana penyakit ni datang daripada Allah dan kepada Allah jugalah dia akan kembali jugalah. Saya rasa itu saja 5 perkara checklist saya untuk saya buat semasa PKP ni, dan saya rasa itu adalah checklist anda jugalah untuk anda tulis. Sebaik-baiknya anda cari paper, anda tulis apa yang anda nak buat, apa yang anda nak belajar, apa anda punya target semasa PKP ni, agar anda tak terbabas dengan anda punya landasan lah, dan anda tak buat benda-benda yang lara ataupun benda yang sia-sia ataupun tidur je ke. So ada baiknya anda gunakan masa ni untuk belajar sesuatu lah. Okey, sebab kebanyakannya orang semasa PKP ni hanya mungkin tidak dapat bekerja ataupun hanya dapat bekerja dari rumah. Walaupun apa pun keadaan anda, saya rasa 5 perkara ni adalah 5 perkara yang mesti anda buat semasa PKP ni. Dan jika ada perkara-perkara lain yang mungkin anda rasa kita perlu buat semasa PKP ni, anda boleh tambahkan di ruang komen, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya. Dan ini adalah saya punya vlog pertama yang tak ada tutorial apa-apa, just bercerita je lah. So harap anda ada sedikit terhibur lah, walaupun kebanyakannya lah facts. So itu saja yang saya mampu. So sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.